Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Buat baik dapat pahala, soalan saya nombor 2. Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan soalan itu dapat pahala lah memperjuangkan kebajikan pekebun-pekebun kecil getah khususnya. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli berhormat, harga komoditi adalah bersifat turun naik ataupun fluctuate dengan izin. Ini bergantung dengan keadaan prospek ekonomi global, permintaan dan penawaran daripada pihak industri, juga bergantung dengan kos bahan mentah dan tenaga kerja, dan begitu juga dengan kadang-kadang adanya lebihan stok getah di mana diperbanyakkan dalam pasaran, dan kadang-kadang juga terjejas disebabkan keadaan kesan geopolitik global. Jadi untuk makluman, pada tahun 2021, pengeluaran getah tempatan adalah terdiri daripada 395,594 tan metrik getah skrap ataupun kaplam dan 33,709 tan metrik latex. Memandangkan permintaan yang tinggi oleh industri hiliran terhadap latex dan faktor kekurangan bekalan tempatan, maka jumlah import latex yang tinggi terutama daripada Thailand dengan nilai 3.17 bilion ringgit, iaitu 337,250 tan metrik pada tahun 2021. Jadi justru itu Kementerian Peladangan dan Komoditi melalui Lembaga Getah telah melaksanakan insentif pengeluaran latex ataupun singkatannya IPL, khusus bagi mengalakkan pekebun kecil getah untuk menghasilkan latex. Program ini memberi peluang kepada pekebun kecil getah untuk menambah pendapatan dengan memberi galakan kepada mereka untuk beralih kepada menghasilkan susu getah ataupun latex berbanding dengan getah skrap. Bagi setiap peserta pekebun kecil getah yang menyertai program ini, mereka akan menerima insentif tunai sebanyak RM1 sekilogram bagi 100% kandungan getah kering. Dan para peserta menerima bantuan dalam bentuk input pertanian bila mereka dah jual sebanyak 3 kali dalam setahun. Mereka akan dapat RM850 dalam bentuk insentif sama ada baja dan racun. Jadi di samping itu kita juga memperkenalkan insentif pengeluaran getah, iaitu yang ini diperkenalkan sejak tahun 2015 lagi. Ini boleh dikatakan untuk mengurangkan dan untuk menggalakkan pekebun kecil terus menoreh dan menghasilkan, maka kita tetapkan lebih kurang konsep floor price lah, iaitu RM2.50 sekilogram untuk 50% kandungan getah kering. Ini di peringkat ladang. Jadi ini telah dilaksanakan daripada 2015 dan sehingga 31 Disember sebanyak 207,128 pekebun kecil seluruh negara dengan nilai 446 juta telah mendapat hasil daripada itu. Di samping itu kita juga ada memperkenalkan program target. Program target ini ialah untuk mengalakkan ataupun bertujuan untuk meningkatkan pendapatan secara kluster pekebun kecil. Dan setakat ini yang telah mengambil bahagian ada keseluruhannya ada 6, 5 di Kedah dan 1 di Pahang. 2 merupakan koperasi, 4 merupakan pengusaha getah. Dan ada lagi beberapa usaha-usaha lain yang kita laksanakan. Mungkin saya beri peluang untuk dalam tempoh soal tambahan nanti. Terima kasih. Yang berhormat, Soalan. Yang berhormat, Pokok Senar, tambahan. Terima kasih jawapan yang diberikan oleh Yang Amat Timbalan Perdana Menteri. Saya cukup faham dengan situasi dan harga komoditi khususnya getah yang berkait rapat dengan faktor ekonomi global. Cuma bila melihat kepada keadaan rakyat khususnya di kawasan pedalaman, kawasan saya sendiri, Pokok Senar, Padang Terap, Baling, Sek, kebanyakan penoreh ada di sana.
di mana kenaikan, di mana kedudukan harga getah hari ini tidak seimbang dengan kenaikan harga barang. Jadi soalan saya, adakah kementerian berhasrat untuk melakukan semakan semula harga lantai dan ditingkatkan harga tersebut bagi membuktikan kesungguhan kerajaan bantu mereka dan jangan sampai penoreh ini serik untuk menoreh getah. Terima kasih. Menteri. Seperti mana saya katakan tadi, harga kalau kita ada pun harga lantai, ianya masih tertakluk kepada harga turun naik. Dan kos itu pun akan turun naik dan sebagainya. Jadi fokus kita patut melihat bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan pekebun kecil. Sebab itu ada usaha di bawah agensi kita juga melaksanakan supaya kita menghasilkan pendapatan tambahan kepada pekebun-pekebun kecil di mana keluarga mereka terlibat bersama. Contohnya ialah untuk menghasilkan kraft tangan daripada hasilan getah, buah getah, daun getah di mana mereka hasilkan kraft tangan. Mereka akan dilatih dan mereka akan dicari pasaran hasil daripada kraft tangan dan sebagainya. So, supaya mereka tidak akan bergantung hanya kepada getah. Yang kedua tadi ialah kalau kita melihat import latex kita ialah lebih daripada 3 bilion ringgit. Jadi sebab itu kita nak menggalakkan supaya pekebun getah ini menghasilkan latex. Dan untuk itu apa yang saya nak cadangkan, saya sudah pun berjumpa dengan Persatuan Pekebun-Pekebun Kecil untuk himpunkan, sebab kalau dalam kadar pekebun kecil ini mungkin tidak produktif dan tidak ekonomikal untuk mereka melaksanakan usaha penorehan dan sebagainya. Kalau kita dapat kelompokkan mereka dan ada satu syarikat utama yang akan menjaga mereka dan garanti, maknanya membeli pada harga tertentu latex tersebut. Kalau kita membuat perbandingan, harga latex sekarang ini dari segi average-nya ialah RM5 lebih berbanding dengan harga getah scrap. Sebab itu kalau itu dapat kita laksanakan dan kita juga mengurangkan import dan menghasilkan secara dalaman latex tersebut, jadi ini diharapkan akan dapat membantu meningkatkan pendapatan penoreh getah kita. Terima kasih. Soalan tambahan. Masalah. Tampin, Yang Berhormat. Mike. Soalan tambahan, Tangga Batu. Industri getah negara pada masa ini sedang berdepan dengan pelbagai cabaran, antaranya perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu, kekurangan tenaga kerja serta ketidakstabilan harga pasaran. Apakah hala tuju dan perancangan Lembaga Getah Malaysia pada masa hadapan kerana pekebun kecil sekarang ini lebih berminat untuk menukar kebun mereka kepada kelapa sawit? Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu usahanya ialah kalau kita dapat himpunkan industry players. Misal kata mereka menghasilkan sarung getah dan juga produk-produk getah. Mereka sekarang ini bergantung dengan import dan bila mereka import latex, keterjaminan bekalan itu juga bergantung dengan negara-negara pengeluar. Sebab itu kita nak himpunkan melalui persatuan pekebun-pekebun kecil ini, kalau kita dapat buat zoning, kita dapat himpunkan mereka supaya ianya akan dapat laksanakan dengan lebih baik lagi dan itu akan memberi keterjaminan kepada pekebun-pekebun kecil dari segi satu harga di mana ada jaminan akan ada pembeli setiap kali mereka menghasilkan produk-produk mereka. Tapi kita kena beralih kepada bukan saja kepada latex tapi juga memfokuskan pada produk-produk hiliran yang akan di mana mereka ini boleh terlibat bersama dalam the whole value chain dengan izin bekalan penghasilan dan juga bekalan dan penghasilan produk-produk hiliran getah itu. Itu yang saya sasarkan. Semoga kita akan dapat memberi penambahan pendapatan dalam penoreh-penoreh getah ini. Terima kasih. Tentu saya mohon satu soalan penting.